penyakit kencing manis ni ialah penyakit lifestyle disease. Dan penyakit lifestyle disease, kita boleh kembalikan tubuh badan kita seperti sebelum ni dengan mengubah lifestyle kita. Ada cara-cara yang natural bagaimana nak turunkan paras gula tersebut supaya kita boleh dapat balik tubuh badan kita sebelum kita mendapat kencing manis. Diabetes ataupun lebih dikenali sebagai penyakit kencing manis merupakan penyakit epidemik zaman moden ni. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kesihatan 2019 menunjukkan 3.9 juta rakyat Malaysia hidup dengan kencing manis. Bayangkan. Okey, jadi kadar peningkatan daripada 2019 13.4% meningkat kepada 18.3% pada 2019. Itu bermakna 1 daripada 5 penduduk Malaysia rakyat dewasa hidup dengan kencing manis. Jadi Malaysia digelar sebagai sweetest nation in Asia. Bayangkan, maksudnya kita semua ni penduduk Malaysia digelar sebagai penduduk yang paling manis sekali. Kalau manis tu disebabkan kita semua ni comel hotel, okeylah kan. Tapi manis tu disebabkan kencing manis, tahap kencing manis di negara kita antara yang tertinggi. Okay, definisi penyakit kencing manis ataupun diabetes tu, ia didefinisikan sebagai chronic progressive disease. Maksudnya penyakit kronik, lambat kita nak detect. Progresif, maksudnya makin lama akan makin teruk. Jadi daripada 1 ubat jadi 2 ubat, kemudian mungkin jadi 3 ubat, dan in the end kita akan terpaksa on insulin. Itu ialah chronic progressive disease. Okay? Itu yang kita tahu, dan juga worldwide definisi diabetes. Maksudnya penyakit diabetes ni, apabila seseorang dah didiagnos dengan penyakit diabetes, dia merupakan hukuman seumur hidup ataupun life sentence, kan? Namun sebenarnya zaman sekarang ni ramai orang tahu yang diabetes tu ialah lifestyle disease. Kalau kita kata lifestyle, maksudnya dia penyakit apabila lifestyle tertentu menjadikan seseorang tu boleh mendapat diabetes. Maka bila kita ubah kita punya lifestyle, badan kita akan boleh kembali kepada keadaan badan yang sebelum kita mempunyai penyakit diabetes tersebut. Ramai orang tahu diabetes daripada gula. Jadi hari ini yang saya nak ceritakan ialah macam mana penyakit diabetes tu terjadi supaya ramai lebih faham lagi. Apabila kita makan, semua makanan kita akan bertukar menjadi gula. So gula akan mengalir dalam badan kita dan gula tu akan ditukarkan menjadi tenaga. Makanan tersebut adalah sesuatu yang bagus dan kita perlukan makanan untuk hidup, untuk ditukarkan menjadi tenaga. Tapi yang tak bagus ni bila kita kerap sangat makan. Bila kita kerap sangat makan, gula akan jadi terlampau tinggi dalam badan. Okay, bila terlampau tinggi dalam badan, itu yang timbul masalah. Okay, macam mana diabetes tu timbul? Saya beri analogi mudah yang telah dikongsikan oleh pakar nefrologis ataupun pakar kidney. Dia juga pakar diabetes, bernama Dr. Jason Fung. Beliau memberi analogi bahawa gula yang terlebih ni ibaratnya kita nak sumbatkan gula tersebut masuk ke dalam beg. Kan baju tu yang dalam beg, kita ibaratkan baju tu gula. Jadi gula banyak sangat kita nak sumbat dalam beg. Tapi akan ada satu masa gula tersebut dah tak boleh nak disumbat ke dalam beg. Kita cuba tekan-tekan pun tak boleh nak sumbat. Masa itulah gula tu akan melimpah ataupun baju yang tak boleh ditutup dah akan melimpah. So ibarat yang sama, gula tersebut melimpah keluar daripada beg. Saat melimpah keluar mengalir di dalam darah, maka itu dipanggil diabetes. Diabetes ni badan kita akan cuba sorok, kita tak akan nampak pada peringkat awal, sebab tu dah dipanggil penyakit kronik. Tapi apabila dah banyak sangat gula, badan dah tak boleh nak sorok, maka kita akan diagnos seseorang itu mempunyai kencing manis. Okay? So apa yang badan cuba buat? Macam mana badan cuba sorok? Selalunya badan dia akan gunakan gula yang terlebih tersebut, dia akan storekan ke dalam segala sel-sel badan kita. Dia akan cubalah sorok kat segala sel-sel badan kita, maka dia tak mengalir, gula tersebut tak mengalir lagi dalam darah, jadi tak dapat nak tengok. Itu juga yang akan dilakukan oleh kebanyakan ubat kencing manis. Kita akan nak cantikkan level gula tersebut, maka akan
disumbatkan ataupun dimasukkan ke dalam sel-sel badan supaya level kencing manis dalam darah tu normal. Okey. So sekarang ni apa yang kita nak buat sebenarnya? Apa yang kita patut buat ialah kita perlu hilangkan gula tersebut. Sebab sekarang masalahnya ialah kita dah terlebih gula. Sekarang saya akan terangkan lagi satu terma iaitu insulin. Insulin ni ialah hormon yang dirembeskan oleh badan apabila badan detect ada gula. Okey. Jadi apabila kita makan, makanan tersebut akan bertukar menjadi gula. Disebabkan ada gula tersebut, maka badan kita ada sensor mengeluarkan hormon bernama insulin. Insulin tersebut yang akan tukarkan gula menjadi tenaga untuk diguna pakai oleh badan kita. Okey? So sekarang ni kalau kerap sangat makanan masuk dan menjadi gula, maka kerap juga insulin akan dirembeskan oleh badan. Okey? Bila lama kelamaan terlampau banyak sangat gula, terlampau banyak sangat insulin dirembeskan, maka insulin tersebut tak boleh nak jalan ataupun kita panggil insulin resistant. Badan kita dah tak nak dengar, bermaksudnya gula tersebut dah tak ditukarkan menjadi tenaga disebabkan insulin dah terlampau banyak. Bayangkan gula masuk, insulin keluar. Gula masuk, insulin keluar. Gula masuk, insulin keluar. Jadi dah banyak sangat gula masuk, sepatutnya insulin tersebut menukarkan gula menjadi tenaga. Tapi sebab dah terlampau banyak, tenaga tersebut sepatutnya digunakan bila kita aktif kan. Tapi kita sedentary lifestyle ataupun tak aktif, lama kelamaan terlampau tinggi sangat insulin, diibaratkan macam kita bercakap, terlampau banyak kita bercakap kepada seseorang tu sampai seseorang tu dah boleh memekakkan telinga ataupun menepukan telinga, dia tak nak dengar dah orang tu bercakap. So dia boleh langsung tak dengar apa yang individu tu bercakap sebab terlampau banyak non-stop individu bercakap. So hormon insulin ni ibaratnya macam tu. Bila dah terlampau banyak sangat insulin, sepatutnya badan kita tukarkan gula tersebut menjadi tenaga. Tapi sebab dah banyak sangat dah, last-last lama kelamaan dah tak jalan. Dia dah tak nak dengar, so dia tak tukar pun gula tersebut menjadi tenaga. Itu salah satu analogi yang saya nak bagi faham lah. Jadi kena faham, satu, gula tinggi sangat dalam badan. Yang kedua, insulin, hormon insulin pun terlampau tinggi juga dalam badan yang dah menjadi insulin resistant ataupun dah tak load. Okey. So sekarang ni apa yang kita nak buat? Okey, next step yang saya akan terangkan ialah apa kita nak buat ataupun apa yang kita perlu lakukan untuk mengubah kembali status gula tinggi dalam badan dan juga hormon insulin tinggi dalam badan. Okey, saya simpulkan di sini. Penyakit kencing manis ni ialah penyakit lifestyle disease. Dan penyakit lifestyle disease kita boleh kembalikan tubuh badan kita seperti sebelum ni dengan mengubah lifestyle kita. Penyakit kencing manis ni ia merupakan penyakit yang tinggi paras gula di dalam badan dan juga tinggi paras hormon insulin di dalam badan. Jadi ada cara-cara yang natural bagaimana nak turunkan paras gula tersebut dan bagaimana nak turunkan paras hormon insulin tersebut supaya kita boleh dapat balik tubuh badan kita sebelum kita mendapat kencing manis. Ataupun kepada orang yang risaukan mempunyai keturunan kencing manis, untuk mencegah daripada mendapat penyakit kencing manis juga akan ada step-step yang saya akan terangkan di dalam video selepas ni.